Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tak dilupakan Yang Mulia Ayahumma saya, Datuk Syed Umar Al-Aidarus. Begitu juga Kak Apah sekeluarga, rakan-rakan yang datang daripada seluruh pelosok tanah air. Ada daripada Indonesia, terima kasih. Ada yang datang daripada Naratiwat dan Fatani pun, terima kasih. Begitu juga rakan-rakan yang sudah pun menunggu agak lama untuk kita meneruskan perbahasan sirah Nabi SAW. Maknanya malam ini dah masuk siri yang ke-22. Daurah kita sudah pun masuk ke daurah yang ke-22, membicarakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tak lupa ya, lagi 19 hari. Cikgu Din, Abang Azmi Umar, rakan-rakan sekalian, kita tak lupa. Lagi 19 hari kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita sehingga ke dalam bulan puasa itu. Waballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak itu, mudah-mudahan. Dan semalam sebenarnya kita berdaurah paling lama, lebih kurang 1 jam 40 minit. 1 jam 40 minit. Ini adalah kerana kita cuba membuat satu review ataupun lintah langsung apa yang telah kita belajari itu, Cikgu Din, rakan-rakan sekalian, daripada zaman jahiliyah, kemudian kelahiran Nabi SAW, masuk apa yang berlaku ketika umur Nabi remaja, kemudian awal 20 tahun mula bekerja dengan Khadijah, tak lama kemudian berkahwin, menjadi bapa ketika umur 28 tahun, 35 tahun Kaabah dibina semula, umur 37 hingga 40 Nabi khalwah di Gua Hira, umur 40 Nabi terima kenabian, 43 tahun Nabi dakwah diam-diam sehingga umur 43 yang kita sebut tadi, barulah Nabi berdakwah cara terang-terang. Umur 46 barulah Nabi benarkan umat Islam hijrah keluar daripada Mekah ke Habasyah. Umur 50 Nabi berduka cita, kewafatan 2 ahli keluarga dan tonggak dakwah Nabi, isteri dan juga bapa saudara. Kemudian Nabi keluar daripada Mekah, berdakwah di Taif pun dihalau. Kemudian Nabi tertahan di pinggir Mekah di lembah Nakhlah 3 hari 3 malam pun kita dah bahas malam tadi. Berlaku Isra' Mi'raj, berlaku perkahwinan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Saudah binti Zama'ah. Kemudian ada riwayat kata 11 umur Nabi 51 tahun, yakni tahun yang ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian Nabi berkahwin dengannya Aisyah. Kemudian berlakunya Bai'atul Aqabah pertama, diteruskan dengan Bai'atul Aqabah yang kedua pada umur Nabi 52 dan 53 itu, sehinggalah umur Nabi 53 tahun Nabi hijrah ke kota suci Madinatul Munawwarah. Ni yang telah kita review semalam. Dan sebenarnya semalam 1 jam 40 minit itu kita telah tamat membuat buat satu ulang kaji sepanjang daurah kita ni, 21 daurah semalam. Malam ini dah masuk 22, sampai umur Nabi 60 tahun sehingga 7 hijrah peperangan Khaybar. Kita dah review semalam sampai habis sebenarnya. Tetapi Cikgu Din, rata-rata kawan-kawan hantar mesej semalam katanya tu minta maaf,
Sampai saja fasa di Madinah tu lain tak berapa nak jelas. Lain pun tersangkut-sangkut. Maka ada dicadangkan supaya saya membuat review semula. Nak buat review semula boleh Cikgu Din, insya-Allah. Cuma oleh kerana daurah kita ini kita jangkakan ada 5 lagi daurah, kita genapkan 25 daurah keseluruhan. Bermula sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat, insya-Allah. Maka ada baiknya kita cuba jimat sikit masa kita. Malam ini kita hanya nak cerita review bermula daurah kita fasal Nabi sudah pun berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Nabi sudah pun berhijrah ke kota suci Madinatul Munawwarah. Baik. Ya, sementara sahabat-sahabat share, rakan-rakan yang ramai nak tengok, nak ambil peluang dengar sirah Nabi ini, kita tak lupa, sahabat-sahabat sekalian, ya, kita tak lupa. Nabi SAW ni bila sampai Madinah, maknanya umur Nabi 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun. Yang ni Nabi hijrah kita tahulah bulan Rabiul Awal, hari Isnin, waktu malam. Kenapa waktu malam? Kerana memang ada saranan daripada Nabi SAW sendiri pun, kalau kita nak musafirlah waktu malam. Ini berdasarkan hadis, alaikum bidul jati fa innal arda tutwa bil laili. Ke atas kamu, kalau nak berjalan jauh lah Cikgu Din, Abang Haslin. Contoh daripada Bangi nak pergi Kok Diang Kedah, kampung Zulkifli kita. Ataupun nak pergi Kuala Kangsar, kampungnya Kak Farah Majid kita. Nak pergi jauh-jauh, Nabi anjurkan berjalanlah malam. Kerana fa innal arda tutwa bil laili, seakan-akan bumi ini dilipat dengan sebab malam. Maka hijrah Nabi ke Madinah macam tu juga Cikgu Din. Bermula tengah malam, iaitulah 1 Rabiul Awal hari Isnin. 1 Rabiul Awal hari Isnin Cikgu Din, ya. Dan Nabi kita hijrah tinggalkan Mekah dalam keadaan menangis. Kerana Nabi sayang sangat ke Mekah. Lebih daripada itu ialah Nabi merasa sedih kerana meninggalkan orang-orang Makkah masih dalam kekufuran. Tetapi inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, menjadi panduan kepada kita pendakwah, panduan kepada kita guru ataupun pendidik. Apa yang disebut oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak boleh nak beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, melainkan Allah yang pilih kepada hidayahnya. Maka Nabi tinggalkan Mekah dalam keadaan menangis. Bersama Abu Bakar, Nabi hijrah. Bersama Amir bin Fuhairah. Ni budak yang kerja jaga ternakkan Abu Bakar. Amir bin Fuhairah ikut juga Nabi dalam hijrah. Ikut Abu Bakar juga. Kemudian Abdullah bin Uraiqid. Satu orang kafir, tetapi jujur. Nabi bayar upah untuk tunjuk jalan-jalan pintas, jalan-jalan dalam nak sampai ke Madinah. Maka riwayat ada kata Abdullah bin Uraiqid ni akhirnya masuk Islam juga. Masuk Islam juga. Ini permulaan hijrah Nabi yang telah kita sebut. Kita nak mukaddimah review malam ini ni. Bermula hijrah sampailah ke tahun ke-7 hijrah, peperangan Khaybar tu, yang berakhir Nabi diracun oleh Zainab bintul Harith dalam peperangan Khaybar. Yang berakhir Nabi berkahwin dengan Ummul Mukminin Safiyah, satu wanita Yahudi yang ditawan dalam peperangan Bani Khaybar ini. Kita akan sebut tentang perkara itu. Maknanya kita cuma nak bahas malam ini, iaitulah satu review lebih kurang 7 tahun baginda di Madinah. Sehingga umur 60 tahun. Pada tahun 7 hijrah. Ya. Lalu mukaddimahnya di sini, yakni hijrah berlaku 8 hari 8 malam, 500 km lebih kurang lah Abang Azizi, ya, lebih kurang.
Dan dalam perjalanan Nabi hijrah kita dah sebut dah, dan kita tak nak detail serta ulang dengan lebih lanjut bagaimana Nabi singgah di perkemahan Ummu Ma'bad. Kemudian Nabi singgah di bawah satu bongkah batu yang besar, berbaring di atas kepingan kulit yang Abu Bakar hamparkan itu. Maka datang satu budak badui bawa kambing-kambing sekali biri-biri di bawah batu itu. Maka Abu Bakar minta sikit susu diberi, tunggu baginda bangun, maka diberinya kepada baginda susu kambing itu. Ni pun kita dah cerita sebahagian perjalanan Nabi kat mana Nabi singgah selama 8 hari 8 malam itu. 8 hari 8 malam itu ayah rumah saya, kak poh saya. Dan Nabi sampai ke Quba pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Nabi sampai di Quba. Abang Rusadi, bila sampai di Quba, apa kata Ahlus Siyar? Nabi bina masjid Quba dengan tangan baginda yang mulia. Dengan tangan baginda yang mulia dibina masjid Quba. Masjid Quba. Dan Nabi bersolat di Masjid Quba. Kata Ahlus Siyar, kata our scholars dalam bidang sirah, sebanyak 17 waktu. 17 waktu, Cikgu Din. Kenapa 17 waktu tu? Tidakkah Nabi 4 hari 4 malam? Sehari semalam kan kita semayang 5 waktu. Sepatutnya 5 kali 4, 20. Betul, 5 kali 4 tu 20, betul. Tetapi Nabi semayang 17 waktu ni kerana kita tak lupa Nabi masuk ke kota suci Madinatul Munawwarah itu selepas zuhur. Mana selepas Jumaat. Baru Nabi masuk ke kota suci Madinatul Munawwarah. Maknanya Nabi masuk ke kota suci Madinatul Munawwarah, Abang Azizi, Abang Nur Abu Manaf saya, Abang Izam saya, iaitulah Nabi masuk pada 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi sendiri. Tetapi jatuh hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, masuk ke kota Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasul, yang dikenal sebagai inilah bandar Nabi, inilah kota Nabi. Tu ramai jemaah yang kebetulan cerita pengalaman masing-masing. Pergi umrah, pergi ziarah, apa dia cerita tu? Bila sampai saja kota Madinah, menangis kami kerana teringat apa? Inilah bandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat, bila sampai kota suci, bandar Nabi, kota Nabi, jagalah adab kita, yang mana adab tidak akan terjaga melainkan hati kita terlebih dahulu terjaga kepada Allah. Sebab itu Imam Malik sepanjang duduk di Madinah tidak memakai lapik selipar. Tidak memakai lapik kaki ataupun alas kaki, seliparkah, kasukkah, Imam Malik tak pakai. Kenapa, Cikgu Din? Imam Syafi'i tanya gurunya Imam Malik, kenapa tak pakai lapik kaki di Madinah ni? Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata, aku malu nak memakai lapik kaki. Hatta nak naik kenderaan, kudakah, untakah, barolkah, himarkah, kerana terlalu malu adanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bumi Madinah ini. Allahu Akbar. Bayangkan Abang Muhammad Zin saya, bayangkan Abang Muhammad Filtanah saya, bayangkanlah Kak Poh saya, begitu dekat jiwa satu orang umat, Imam Malik dalam manaqib, dalam sejarah yang kita baca ni, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itulah yang kita belajar sirah ni, nak kenang benda-benda beginilah supaya kita dekat dengan Nabi. Selawat tidak putus-putus. Layak kita mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kecintaan baginda yang sangat-sangat kepada kita, Cikgu Din. Maka kata ulama, percayalah, sekalipun cinta kamu kepada Nabi ni terlalu dalam,
dan terlalu asyik dan terlalulah besar, masih tidak dapat menandingi cintanya baginda kepada kamu. Ini berdasarkan kepada satu riwayat dalam hadis. Antara yang Nabi buat tiap-tiap malam ialah Nabi bertahajud dan berdoa. Sehingga suatu malam, hadis ini riwayat Aisyah, sehingga suatu malam Aisyah terdengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam gelap malam tahajud, sepertiga malam Nabi bangun berdoa. Ni orang yang maksum, insan yang suci, makhluk terbaik bangun berdoa. Apa kata Nabi sepertiga malam? Allahumma ghfir li Aisyah radhiyallahu anha ma adharak wa ma abtanak. Sampai habis panjang hadis tu. Maknanya doa ni Nabi kata, ya Allah, ampunlah Aisyah. Apa yang zahir dia terbuat salah secara nyata, dan ma abtanak, apa yang tak disedarinya pun ampun, maaflah dia. Apa yang telah dia buat lalu ataupun apa yang akan datang, berilah petunjuk supaya dapat elok daripada buat kesilapan, kesalahan itu. Ini cara Allah beri selamatkan kita dari dosa, ditunjuknya jalan yang lurus. Lanahdiyannahum subulana, kata Al-Quran, kami tunjuk kepada jalan kami. Maka riwayat kata Aisyah curi-curi dengar Nabi berdoa, ya Allah ampunlah Aisyah. Apa yang zahir, apa yang batin, apa hak lepas-lepas dah, apa yang akan datang ni. Riwayat kata Aisyah gembira. Siapa Nabi tengok wajah Aisyah tu, Nabi tanya, wanti sarurti ya Aisyah, awak gembira Aisyah? Aisyah kata, ya Rasulullah, macam mana tak gembira? Engkau kekasihnya berdoa supaya aku ni diampun oleh Allah, apa yang zahir, apa yang batin, apa yang lepas, apa yang akan datang. Tentu aku gembira. Kata Aisyah, tentu gembira sangat. Maka apa Nabi kepada Aisyah? Sahabat-sahabat sekalian, cuba dengar ni pengajian sirah kita ni. Apa Nabi jawab kepada Aisyah yang gembira sebab didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kata Nabi, Aisyah, sebagaimana engkau gembira dengan doaku ini kepada kamu, beginilah doaku kepada seluruh umatku pada setiap malam. Beginilah doaku kepada seluruh umatku pada setiap malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Cikgu Din. Saudara saya musafir senja, Kak Ruzi saya, Abang Azizi, rakan-rakan sekalian. Ni yang kita, orang kata terasa belajar sirah, kita baca kitab sirah, kita baca hadis-hadis syafaat Nabi. Allahu Akbar. Nabi. Maka layaklah kita mendapat kemuliaan dengan sebab Nabinya terlalu mulia. Layaklah kita tinggi sangat kedudukan kita kerana Nabi kita tinggi sangat kedudukannya. Itulah kita selawat semua. Jangan lupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatlah, salamlah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ya. Baik. Ini kita katakan bagaimana kasih Nabi itu pada kita. Ini yang kita nak belajar tu. Kita nak ajar pula anak cucu kita tu. Dan kita nak tengok berulang kali rakaman yang kita dah buat sepanjang 22 siri ini, supaya dapat ingat. Ada kawan-kawan daripada Malaysia hantar mesej pada saya, terima kasih. Katanya tu kadang yang tengok video kita sampai 10,000 view, 10,000 orang. Alhamdulillah. Dalam 10,000 tu satu view, kadang-kadang sekeluarga pula tengok di rumah. Macam Kak Rabi'atun kita daripada Putra Hai tu. Malam ini katanya sekeluarga tengok. Satu view kadang-kadang 5 orang.
Dah pula bayanglah tuan-tuan ya. Yang saya maksudkan di sini ialah inilah salah satu cara kita nak menunjuk kasih kepada Nabi kita. Kewajipan umat kepada Nabinya. Kasih, nak menghidup sunnah, nak ikut Nabi kita, maka kita nak kenal dulu bagaimana sifatnya, apa berlaku dalam sirah Nabi, apa yang mustahak untuk kita ambil panduan dengan belajar sirah ini, baik. Dan kita tak lupa bila Nabi masuk ke kota suci Madinah pada 12 Rabiul Awal, hari Jumaat itu, Cikgu Din, maka ramailah orang berebut nak ajak Nabi jadi tetamu di rumahnya. Ramai orang berebut nak ajak Nabi, marilah rumah saya Rasulullah. Mari rumah saya Rasulullah. Rasulullah, rumah saya lah. Lama dah saya tunggu. Berebut-rebut orang pun. Berebut-rebut orang sekali mazni. Maka Nabi kita ni cerdik tuan. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Cerdik Nabi. Nabi pula adalah cerdik. Nabi jaga hati manusia ni. Sebab itu kita baca dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan dalam riwayat yang lain juga, Nabi tidak pernah merenung mata orang atau merenung muka orang. Nabi tak renung. Kenapa? Nabi jaga orang. Nabi tengok sikit-sikit. Mata Nabi banyak tunduk ke bawah, banyak tunduk pandangan Nabi ke bawah, berbanding tengok ke atas. Kenapa? Kenapa Abang Nur Azman tak lain tak bukan? Kerana katanya Nabi terlalu malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Tunduk pandangannya. Ini Nabi kita. Nabi jaga hati orang-orang Ansar Madinah yang berebut nak ajak Nabi jadi tetamu di rumah masing-masing. Nabi kata apa dia? Lepaskanlah tali unta aku itu. Biarlah dia berhenti kat mana, aku jadi tetamu di situ. Bijak Nabi. Kalau Nabi pilih, takut terkecil hati orang lain. Tapi bila unta yang pilih, tak ada orang nak kecil hati unta, ikut dia nak berhenti kat mana. Maka riwayat kata unta berhenti di atas satu tanah yang lapang, yang mana tiada penempatan di situ. Maka unta berhenti, turun, tak duduk unta tu, Nabi tak turun. Sehingga unta bangun balik meneruskan perjalanan. Jadi tempat pertama unta berhenti duduk tapi Nabi tak turun itu, sehingga ia meneruskan balik perjalanannya. Itulah tapak Masjidin Nabawi sekarang. Tapak Masjid Nabawi sekarang. Itu asalnya. Allah menghendaki dibina rumahnya Tuhan terlebih dahulu. Maka Nabi, Rasulnya Allah, pesuruhnya Allah, mendapat wahyu dan segala benda yang Nabi buat adalah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawanya, tetapi illa wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan padanya. Maka dibina masjid situ. Sepanjang bina masjid tu riwayat kata Nabi jadi tetamu Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayat ni Bang Kadi saya dah cerita dah dulu sikit sebanyak. Sehinggalah masjid siap, Nabi mula berpindah ke masjid, termasuk isteri-isteri baginda yang suci itu, kesemuanya duduk di ruang-ruang yang telah ditetapkan bagi ummahatul mukminin. Ibu-ibu kita orang Islam, itulah isteri-isteri Nabi yang suci. Baik. Ini fasa bila kita sampai Madinah. Maknanya kita sampai Madinah ni pada umur Nabi 53 tahun. 53 tahun Nabi mulai hijrah. So bila Nabi dah duduk sampai umur Nabi 54 tahun, bermakna dia dah masuk satu hijrah. Tahun pertama hijrah. Satu hijrah. Maka satu hijrah ni apa berlaku? Satu hijrah ni Saidah apa berlaku di Madinah? Kata ulama, bila Nabi sampai Madinah ni, Nabi tengok keadaan Madinah, masyarakatnya majmuk.
Ni mustahak orang nak jadi pemimpin ni, Cikgu Din. Dak, dia tengok satu kawasan macam mana orang kawasan ni. Suka sangat belaga ayam. Suka sangat main burung titih. Suka sangat main buah gandu. Suka sangat, dia tengok keadaan situ. Maka bila Nabi tengok masyarakat majmuk, dan Nabi tengok soal orang Ansar dengan Muhajirin, tak apalah. Riwayat dalam hadis menyebut Sahih Bukhari, lebih kurang 90 sahabat dipersaudarakan dengan Ansar yang menyambut mereka. Termasuk Abdul Rahman bin Auf tu. Ya, dengan Sa'id, satu orang hartawan, jutawan di Madinah. Ni kita dah sebut dah dulu, kita nak review saja. Nak review supaya sahabat-sahabat sekalian dan saya tak lupa kronologi tu. Aturan, rentetan, apa berlaku selepas sekian, apa pula. Selepas sekian, apa pula berlaku pada Nabi. Kita tak nak lupa pasal panduan tu. Nak buat panduan, Cikgu Din, kita kata dah. Guru saya, almarhum Profesor Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Falfuri Al-Hasani. Ni satu orang ulama besar dunia dari bumi Syam. Ahli majma' fiqh antarabangsa, meninggal dah, Cikgu Din. Dia meninggal dah. Dan beliau ni ahlul bait, keturunan Nabi SAW sebelah Al-Hasani, yakni sebelah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan. Saya ingat beliau beritahu pada saya. Saya ingat lagi beliau beritahu kepada saya. Dia kata apa? Dia kata, Rashidi, dia kata Nabi SAW ni sangat cerdik. Antaranya, bila Nabi bercakap tak panjang, Cikgu Din, tak macam saya panjang bercakap, pusing ke sana mari ke sini, cocok di situ, cokek di sini, tak ada. Nabi bercakap tak panjang, ringkas tetapi sampai. Walaupun ringkas tetapi padat. Walaupun tak panjang, sastranya tinggi, perkataannya sampai, tinggi Allah. Dan baginda bercakap mengikut tahap orang yang nak bercakap dengan Nabi. Contoh kita, Cikgu Ding, dah dibawa lah ceramah ke tadika. Takkan kita nak ceramah orang budak tadika dengan cara universiti kita, dengan cara akademik kita. Ceramah tajuk Isra' Mi'raj, adik-adik, anak-anak pelajar tadika Little Kalib Section 9 Bandar Baru Bangi. Hari ini Pak Cik akan sampaikan ceramah Isra' Mi'raj dari sudut yang berbeza sikit, tak macam adik-adik dengar selama ni. Pak Cik akan bahaskan Isra' Mi'raj dari sudut kitab Zabur dan Taurat dan Injil. Ambuh Cikgu Ding. Makna Nabi bercakap mengikut qada orang yang Nabi nak dakwah itu, yang Nabi nak sampaikan risalah itu. Maknanya tu yang dipesan guru kita, nak menunjukkan lebih faham bagaimana Nabi ni. Tu Nabi pun tengok masyarakatnya Madinah majmuk. Ada Yahudi, orang Yahudi ni walaupun dia tak nampak lawang Islam, tapi dia tak sokong Islam. So Nabi berhati-hati tengok mereka. Kemudian campur pula dengan Nabi SAW ni tahu selain daripada Yahudi, orang Nasrani, Ahlul Kitab juga yang menjadikan Yahudi ni guru mereka dalam berakidah. Sebab itu agama Nasrani ni dibentuk oleh orang Yahudi. Antara doktrin agama Nasrani ni barangkali Profesor Dr. Muhammad Nazri, abang Yi saya ni, doktor pakar kita ni, Profesor Dr. Muhammad Nazri yang ada malam ni. Petang tak dipanjang mesej saya dengan abang Yi saya. Ni dalam perbahasan komparatif, perbandingan agama, masih agama Nasrani dengan kita Islam. Apa katanya? Antaranya bukti Yahudi membina ataupun mencipta akidah orang-orang Nasrani, yang mana orang Nasrani sampai sekarang, tak kira apa aliran pun,
Protestant, Anglican, Methodist, Sidang Injil, Borneo, Jehovah Witness, Mormon, SDA, Presbyterian, tak kira apa aliran. Apa yang mereka percaya? Mereka percaya mesti bina negara Nabi Isa. Nabi Isa lahir di Jerusalem, katanya di situ. Ataupun lahir di Nazareth. Sebab itu dipanggil Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth, di Nazareth. Lalu dia lahir di situ. Mesti bina negaranya semula. Selama mana negaranya tidak terbina, Isa bin Maryam tidak akan turun ke bumi. Kita percaya Isa akan datang, tanda akhir zaman. Nasrani pun percaya Isa akan datang. Lalu orang Yahudi nak selamat mereka, dia cipta satu ajaran, orang Nasrani percaya. Kena bina kampung Nabi Isa ni. Jangan pergi kepada orang Islam Filastin. Kalau mereka nak rampas, bunuh pun bunuh, berperang pun berperang dah. Sebab selagi kamu tidak bina negara Nabi Isa, Isa tidak akan datang. Bila Isa tidak akan datang, maka tidak akan berlakunya hari kiamat yang kamu akan dapat balasan syurga sebab mempertuhankan dia. Nak syurga ke tak nak? Maka kena buat dulu tempat untuk Isa datang. Apa? Negara Yahudi. Nabi Isa ini Bani Israel daripada keturunan Yahuda. Rubin Syamun Lawi Yahudi. Ini kita dah sebut dah. Jadi sahabat-sahabat sekalian tengok ya, orang Nasrani menjadikan guru dia Yahudi. Pun Nabi tengok masyarakat majmuk di Madinah. Dan ada satu golongan yang mesti kita hadapi, yang paling bahaya sekali kita tak kenal mereka. Juga duduk di Madinah. Ada sekitar kita. Ada dalam majlis Rasulullah. Termasuk perjanjian Hudaibiyah terbentuk. Waktu nak pergi umrah itu pun ada orang munafikin. Ni dia Cikgu Din. Golongan munafikin. Mana munafikin ni pun kita nak kena hadapi macam mana. Jadi tahun 1 Hijrah, Nabi bentuk piagam Madinah dulu ya. Piagam Madinah ni kita panggil Sahifah Madinah ataupun piagam Madinah. Perjanjian Madinah. Dia ada 47 fasal Cikgu Din. Jangan lupa Cikgu Din tulis di bawah. 47 fasal. 23 fasal tentang kita dengan sesama kita, Muhajirin dan Ansar. Dan bakinya 24 fasal kita dengan Yahudi nak muamalah macam mana. Sebab Yahudi ni kita kena buat satu sistem muamalah panduan. Kerana mereka sudah menetap di Madinah, termasuk di pinggir Madinah, mengumpul kekayaan, dan mereka ni ada tanah, harta, aset dah di Madinah. Bahkan mereka ada pasar Yahudi ada. Dia panggil pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa. Yang mana dalam pasar Bani Qainuqa ni selepas peperangan Badar yang akan kita cerita, seminggu selepas peperangan Badar, kita perang dalam peperangan Bani Sulaim dulu. Kita dapat harta rampasan 500 ekor unta tu. Tapi cerita ni kita akan detail sekejap lagi. Selepas peperangan Bani Sulaim, Cikgu Din, jangan lupa kita peperangan dengan Bani Qainuqa, Yahudi Qainuqa. Catat Cikgu Din. Catat nota kita Cikgu Din. Atau apa yang dah catat, tengok balik apa yang kita belajar balik malam ini. Dan baca ulang. Cerita ke anak cucu kita. Anak, cucu, cicit, cuy, capai, lambai. Cerita Cikgu Din. Baik. Pasal Bani Qainuqa. Betul, saudara Mak Salmi. Maka 24 fasa tentang bagaimana muamalah. Ya, kita nak berkira, nak kira bicara, nak berurusan dengan orang Yahudi dan juga bukan Islam lah. Ini pada tahun 1 Hijrah, pandainya Nabi, bijaknya Nabi, dibuatnya satu piagam Madinah, tata cara perhubungan kita dengan mereka di Madinah. Baik. Bila masuk tahun kedua Hijrah, makna umur Nabi 55 tahun ni, adik Dr. Safiah saya. Bagaimana Nabi SAW umur 55 tahun 2 Hijrah turun perintah suruh puasa.
Yang mana ayat ini disebut dalam Al-Quran suratul Baqarah tu yang selalu kita baca kat apa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dulu pun kena puasa juga. Kata ahli tafsir, bila Al-Quran kata orang dulu pun puasa juga, orang pertama yang berpuasa atas dunia tak lain, tak bukan, ialah Nabi Nuh alaihi salam. Itu dia. Itu dia. Itu orang perintah suruh puasa umur Nabi kita 55. Tapi jangan sangka sebelum umur Nabi 55, Nabi tak puasa. Nabi puasa dah. Sebab kita dah baca tadi ahli tafsir kata, puasa dah ada sejak zaman Nabi Nuh. Nabi dah puasa. Jangan sangka sebelum Isra' Mi'raj, Nabi tak semayang. Isra' Mi'raj khilaf di kalangan ulama'. Ada yang kata umur 40 tahun Nabi terima kenabian terus Isra' Mi'raj, terima kefarduan solat. Siapa yang kata? Imam Tabari, ahli tafsir kita. Ada yang kata umur Nabi 45 tahun. Siapa yang kata Isra' Mi'raj umur 45? Imam Nawawi dan Imam Qurtubi. Imam Nawawi dengan Imam Qurtubi. Yang kata umur 50 tahun, yakni 27 Rejab, yang macam kita sambut baru ni kan, kita ceramah khusus tentang Isra' Mi'raj tu kan, sempena 27 Rejab, tahun Nabi 10 kenabian, yakni umur Nabi 50. Ini adalah pendapat yang dipelopori oleh seorang alim besar dalam bidang sirah. Alim besar dalam bidang sirah siapa? Al-Allamah Sulaiman Al-Mansufuri rahimahullah alaihi Efi rahmat saya. Allamah Sulaiman Al-Mansufuri. Jadi dalam karya yang kita baca ini, Ar-Rahiqul Makhtum, pengarangnya almarhum Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri banyak menukilkan pandangan Sulaiman Al-Mansufuri. Sulaiman Al-Mansufuri. Jadi sebab tu bila baca sirah ni, kita melihat pandangan yang dipilih oleh Safiyur Rahman. Rupanya baginda lahir pada 9 Rabiul Awal. Itu pandangan beliau. Saya nukilkan. Dan saya nukil pandangan lain yang mengatakan 2 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal. Tetapi pendapat yang paling masyhur, yang kita pegang, paling masyhur, apa dia? 12 Rabiul Awal. Jadi Sulaiman Al-Mansufuri katanya Nabi ni Isra' Mi'raj umur 50, 27 Rejab. Maknanya jangan sangka sebelum Isra' Mi'raj berlaku Nabi tak semayang. Semayang dah. Orang pertama semayang Nabi Adam. Cuma semayang Nabi Adam, ibadat Nabi Adam ketika itu tasbih dan sujud. Tasbih dan sujud ni semayang. Ini semayang yang diajar Allah kepada Nabi-Nya Adam AS. Maka tahun kedua hijrah umur Nabi kita 55 tahun, perintah puasa turun, betul. Betul saudara Nur Azman, betul. 55 tahun. Dan ayat suruh ni turun dalam bulan Syaban. Kita baca dalam kitab-kitab fiqh. Fiqh Imam Syafi'i kita, Fiqhul Manhaji tu. Yang dikarang oleh Dr. Mustafa Khin tu. Ya, Dr. Mustafa Al-Bugha tu. Anak saya yang nombor 3 sempat ditahnik oleh pengarang Fiqhul Manhaji ni. Dapat ditahni oleh pengarang kitab fiqh Imam Syafi'i kita ini. Anak saya yang ketiga Muhammad Asy-Syanqiti. Muhammad Asy-Syanqiti. Itu pun saya namakan dengan gelaran Asy-Syanqiti, mengenangkan sedikit talaki ringkas saya dengan satu orang tokoh ulama besar dunia masa kini, Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Wali Hasan Didu Asy-Syanqiti. Itu yang saya sempat sewaktu masih bertugas di Pejabat Mufti Wilayah dahulu. Tu saya namakan Muhammad Asy-Syanqiti. Baik. Kemudian tuan tanya, dah Syanqiti ke mana tu? Malam ni tak nampak, ada depan saya. Ada depan saya. Kenapa dia yang baiknya tu? Tidur.
Tidur Cikgu Din tu diam tu. Okey, baik. Ini umur 55 tahun. Dalam bulan Syaban turun perintah suruh puasa. Maka Nabi puasa. Bukan saja puasa, kita kena perang juga. Perang apa? Pertama kali kita berperang dengan musyrikin Makkah ketika dah hijrah berlaku. Peperangan Badar, Cikgu Ding. Peperangan Badar, Abang Muhammad Fitanah, Saudari Ina Azman. Peperangan Badar tahun 2 Hijrah. Makna umur Nabi 55 tahun, Nabi perang dalam bulan puasa. Dan kita lebih kurang 313 orang. Orang kafir lebih kurang 1000 orang. 1000 orang. Dan kita dah cerita panjang bagaimana satu orang miskin nama Sawak Ibn Gharizah, tak ada baju, punya miskin, sampai baju pun tak ada, seluar apa adalah, baju tak ada. Dialah dapat memeluk tubuh Nabi tanpa lapik. Kerana peristiwa Nabi menolak perutnya dengan batang anak panah, hak tak ada mata tu Cikgu Din. Ni kita dah cerita dah dulu ya. Kita dah cerita dah dulu dah. Okey, baik. Dan satu benda yang menarik ialah dalam peperangan Badar, kita tawan ramai musuh. Antara musuh yang kita tawan siapa Cikgu Din? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Makna bekas menantu. Siapa? Abul As, namanya Al-As. Namanya Al-As, Abul As, iaitulah anak saudara Khadijah, anak saudara Nabi jugalah. Maka dikahwinkan dengan puteri sulung Nabi Zainab. Zainab kita, puteri Rasulullah kita, Zainab, dikahwinkan dengan sepupu sendiri. Siapa? Abul As, Al-As. Tetapi kerana Al-As ni tak masuk Islam, itu yang menyebabkan dia bukan dia nak perang sangat dengan Nabi dah. Riwayat kata dia segang nak turun berperang. Tetapi kerana kedudukannya terhormat di Makkah, lebih kurang 24 orang pemimpin Makkah termasuk Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Datang untuk berperang, nak jaga nama Mekah, nak jaga kedudukan mereka di mata pengikut di Mekah tu. Termasuk Al-As. Dia ditawan. Tetapi Zainab tebus. Zainab tebus. Bila Nabi kata boleh tebus, bukan nak bunuh sangat orang kafir ni. Orang sama kita Mekah dulu. Kita pun berkawan, kita pun kenal. Cuma mereka tak nak masuk Islam. Dahlah tak nak, mereka tentang, mereka seksa pula orang Islam. Maka atas dasar itulah sahabat-sahabat sekalian, Nabi beri bebas dengan syarat bayar qada-qada tertentu sebagai tebusan. Siapa-siapa tak ada duit, tak ada kakah mah, tak ada tanah air, nak jual, nak tebuh, nak gadai, nak pajak, dia masih boleh bebaskan dirinya sendiri dengan cara Nabi beri satu cara. Nak bebas boleh. Guana, awak pandai apa? Saya pandai membaca Rasulullah. Ajar orang Islam yang tak pandai membaca. Sampai mereka pandai, kamu bebas. Itulah tebusan bagi diri kamu, kemahiran, kebijakan, ilmu kamu itu. Ilmu kamu itu. Maknanya ilmu ni Abang Ros besar dah. Besar ya. Patutlah Allah menyebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang diberi ilmu. Beberapa darjat, tingkatan. Ilmu satu, tetapi amal itulah yang mustahak, dan ikhlas itulah ruh bagi segala amal yang datang dari ilmu. Tu dia. Jadi dalam peperangan Badar kita tahu ya, menantu Nabi SAW Al-As ditawan. Tetapi Zainab tebus bekas suaminya. Zainab tebus dengan seutas kalung. Bila Nabi tengok, menangis Nabi. Kalung pemberian Khadijah pada hari perkahwinan puteri sulungnya Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kalau dengan Khadijah tak boleh. Hatta Khadijah wafat pun Nabi apa yang selalu Nabi buat? Suruh hantar makanan kepada kawan-kawan Khadijah. Siapa kawan Khadijah? Hantar. Beri kawan Khadijah. Nabi tengok kalung Khadijah, menangis Nabi. Akhirnya kalung itu dikembalikan kepada dan Al-As pun dibebaskan. Al-As ni akhirnya masuk Islam juga, tetapi dalam tempoh yang lama lah. Dalam tempoh yang lama lah. Ya. Yang ditawan dalam perang Badar adalah bekas menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul. Al-As, betul.
Baik. Adakah ilmu agama saja yang diangkat darjatnya atau juga ilmu keduniaan, Datuk? Semuanya, Abang Man. Kerana Imam Syafi'i kita pun membahagikan ilmu kepada beberapa jenis. Tapi semuanya dalam konteks ilmu. Termasuk ilmu kehidupan. Kita panggil sains itulah. Ilmu kedoktoran. Dengan sebab kepandaian membantu pula dia orang lain. Contohnya ya, membantu pula dia kepadanya orang lain. Saya di samping ambil juga kesempatan kepada rakan-rakan yang menonton live kita malam ini, supaya mendoakan isteri saya, seorang medical doctor, pegawai perubatan yang hari ini mula dikuarantinkan kerana salah seorang pesakitnya isteri saya positif COVID, pesakitnya. Maka beliau pegawai perubatan diminta untuk kuarantinkan juga dalam tempoh yang taklah berapa lama. Tetapi berkat doa sahabat-sahabat yang malam ini, semua sekali yang share, yang dengar, di mana-mana saja doakanlah sama isteri saya dan juga kita semua, negara kita selamat hendaknya. Dan saya ucap terima kasih sangat ya Allah kerana tuan-tuan sudi mendoakan kesejahteraan, keselamatan orang rumah saya dan juga kita semua, insya-Allah. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan yang banyak. Apa yang Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala takdir adalah baik. Adalah baik. Kita terima, redha dan sabar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Baik. Ya, kemudian sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita tengok kepada rentetan peristiwa Badar itu pada tahun 2 Hijrah. Ya, pada tahun 2 Hijrah. Syekh Safian, pada tahun 2 Hijrah berlaku peperangan Badar. Maka daripada peperangan Badar itulah subhanallah, kita tawan ramai musuh. Sewaktu tawan ramai musuh, yang mana Nabi pernah bersabda. Ya, Nabi kata dia, kalaulah Mut'im bin dia masih hidup dan dia datang ke medan Badar, aku bebaskan semua sekali tawanan ini, nescaya aku bebaskan. Kenapa Nabi sebut begitu? Nabi sebut begini adalah kerana Nabi mengenangkan budi baik Mut'im bin Adi walaupun mati dalam keadaan bukan Islam. Mati dalam keadaan bukan Islam. Ya, bukan Islam, yang mana beliaulah yang menjadi orang yang memberi jaminan kepada Nabi SAW tu. Yang memberi jaminan kepada Nabi SAW untuk masuk selamat ke kota Makkah setelah Nabi keluar dari Taif, dihalau dari Taif, bermalam 3 hari 3 malam, ditahan, sebenarnya tertahan, tak boleh masuk ke Makkah. Di mana? Di pinggir Makkah, lembah Nakhlah, di Wadi Nakhlah. Sampai sekarang ada umrah ziarah, tanya muzawir kita ya. Ini muzawir kat mana gak tempatnya lembah Nakhlah, maka kita tengok dia. Muzawir kat mana gak sekian. Kita belajar sirah sambil kita melawat tu, kita tengok tempat, menangis kita. Kita dah belajar dalam kuliah sirah. Kami dah belajar dalam daurah kitab, Ustaz. Rupanya di sini tempatnya. Contohnya begitu ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih doa ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, saudara-saudari. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua yang Allah Taala tentu baik belaka, molek belaka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pada tahun 2 Hijrah. Dan bila kita balik daripada peperangan Badar tahun 2 Hijrah, yang kita 313 orang kafir 1,000 orang. Kita tak lupa ya, seminggu selepas balik daripada peperangan Badar, kita ada perang pula, Cikgu Ding. Ada pula perang, Cikgu Ding. Perang dengan siapa tu? Berperang dengan Bani Sulaim yang kita sebut tadi. Bani Sulaim seminggu balik Badar, berperang kita. Perang
Kenapa perang Bani Sulaim dia menunjukkan kebencian kepada orang Islam. Dan dia sanggup pula nak bunuh Nabi setelah melihat orang-orang kafir walaupun waktu tu mereka belum bersekutu. Belum Ahzab lagi. Kalau dalam peperangan itu Abu Jahal pemimpin Mekah pun terbunuh dalam peperangan itu, maka apa jadi kepadanya? Apa jadi kepadanya? Subhanallah, orang-orang Bani Sulaim Yahudi menunjukkan kebencian pada Islam, bahkan mereka rancang nak serang orang Islam, nak bunuh Nabi. Ni Nabi serbu, kita buat operasi ketenteraan ke kabilah Bani Sulaim. Seminggu selepas peperangan Badar, cikgu. Seminggu selepas peperangan Badar. Apa ni cikgu Din. Lepas peperangan Sulaim, kita ada perang satu lagi, Bani Qainuqa, Yahudi juga. Ingat tak saya cerita tadi? Orang Yahudi ni dia sudah menguasai ekonomi. Di Madinatul Munawwarah tu. Dia ada pasar Bani Qainuqa. Keadaannya yang meletuskan peperangan ini, peperangan Bani Qainuqa, sebab orang Yahudi ni semakin menjadi, dia ganggu orang Islam. Dia tunjuk kebencian Islam. Dia tak nak masuk Islam. Apa dia ganggu orang Islam tu? Bahkan sehingga sampai ke tahap nak bunuh Nabi dan menganiaya orang Islam. Ada satu wanita muslimah kita pergi jual susu di pasar. Sebelum ni dia jual sokma di pasar tu pun bayar sewa lah sikit sebanyak kepada Yahudi. Sebelah tempat muslimah kita jual susu ada kedamah. Ada kedamah Cikgu Ding. Kalau berang dulu ingat tak kedamah Cik Mak Lazing? Tak ada dah lah ni. Maknanya derek kedamah tu sebelah ada kedai orang jual susu. Susu apa? Tak ada. Susu getah. Jangan lupa Cikgu Ding. Kedai getah kan sebelah tu. Kita panggil susu getah lah. Dulu dalam peperangan Bani Qainuqa ini kita dah sebut tadi. Sebut guana Cikgu Din. Apa ni, mari muslimah jual toke emah Yahudi, dia suruh buka purdah, buka nikab awak tu. Maka terkejut wanita ni, marah, dia tak nak buka. Maka dia pelan-pelan ambil ujung kain wanita tu, diikat pada tudung dia ataupun pada baju atas belakang. Mana ikat sikit ke belakang, ambil ujung kain ikat belakang. Bila wanita ni bangun, terdedah auratnya, maka menjerit-jerit wanita ini. Bila menjerit wanita ini, orang Islam tengok. Kebetulan dalam pasar tu ada orang Islam tengok, terkejut. Maka orang Islam ni masing-masing apa jadi? Dia serbu tokemah Yahudi tadi, bunuh. Bila bunuh, Yahudi lain hak ramai-ramai, dia bunuh pula orang Islam kita. Inilah punca meletusnya peperangan Bani Qainuqa. Maka kita serang peperangan Badar. Baik. Antara peperangan nak masuk ke peperangannya Uhud pada tahun 3 Hijrah. Makna umur Nabi sekarang dah berapa ni? 56 tahun. Bila perang je Uhud 3 Hijrah, Nabi sudah 56 tahun. Maknanya abang Dr. Moza saya nak beritahunya, subhanallah, mudah-mudahan lain kita molek ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri mudah kita. Nak beritahunya bencinya orang-orang kafir ni dibantu munafikin di Madinah tu yang memang menunggu-nunggu Islam ni jatuh. Dengannya Yahudi yang keras permusuhan mereka kepada, sebagaimana Al-Quran sebut, la tajidanna asyaddan nasi adawatan ladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Al-Quran sebut tu, orang yang paling keras permusuhan dengan kaum Muhammad bukan orang lain, Yahudi dan orang mensyirikkan Allah. Jadi orang-orang Yahudi ni dia dah mula rancang untuk saling hubungan dengan musyrikin Makkah. Meletup peperangan Uhud bukanlah kerana
Satu, kekalahan mereka dalam peperangan Badar, satulah. Yakin mereka dapat bantuan daripada sekutu mula nak baik dan mereka dengan Yahudi Madinah, munafikin di Madinah. Maka meletus peperangan Uhud ni pada tahun 3 Hijrah. Umur Nabi kita 56 tahun. Kita waktu tu tak ramai cikgu, dan 1,000 orang. Ada riwayat kata daripada 1,000 orang tentera Islam, 700 je sampai ke Uhud. 300 lagi tu wallahu ta'ala alam katanya termakan hasutan atau diganggu dengan cakap-cakap orang munafikin. Dan orang kafir waktu ini lebih kurang 4,000 orang cikgu ding, 4,000 orang. Dalam peperangan Uhud kita dah cerita dah tentang 3 mayat aneh. Ni review. Ni kita nak baca balik je pun secara sepintas lalu. 3 mayat aneh, Al-Usairim, Quzman, ketua kabilah Bani Zafar. Kemudian ketiga mayat seorang Yahudi tu cikgu Din. Tengok balik nota tu. Mukhriqa. Ya. Mukhriq. Mukhriq. Lain tak berapa jelas ya. Baik, lain tak berapa jelas kawan-kawan. Lain tak berapa jelas ya. Kalau tak berapa jelas, saya akan keluar dahulu, saya masuk balik. Saya keluar sekejap, saya masuk balik. Kalau lain tak berapa jelas, saya nak tengok respon kawan-kawan. Jelas tak lain di sini? Kalau tidak, saya keluar dulu, saya masuk balik. Ya, di Kuala Kangsar pun begitu ya, Rusmini tersekat-sekat. Begitu juga saudara Azman Makno di Bandar Salak Selatan pun begitu juga ya. Okey, rakan-rakan boleh dengar jelas tak ataupun masih lagi line kita tak berapa lancar? Kajang line tak berapa cantik, betul. Maknanya rata-rata line tak berapa elok agaknya ya. Kak Poh macam mana Kak Poh di Terengganu? Kak Poh saya di Terengganu kita macam mana? Dungun sudah okey ya, baik, alhamdulillah. Kita nak tunggu line okey sikit. Supaya kawan-kawan dapat setting balik. Dapat tengok balik. Ya. Pasir Gudang line tak okey. Cubalah ustaz. Okey, loading. Okey, baik. Macam ni. Okey. Section 13 dah okey. Kuala Berang dah okey. Suara okey. Gambar tak bergerak. Okey. Bukit Koda, Bukit Mulia okey. Putrajaya okey. Ya. Cikgu Man ke cikgu. Terima kasih okey. Line tak berapa okey. USJ. Okey, jelas. Alhamdulillah sekarang di Seremban jelas. Okey, baik Effie. Okey, kalau begitu kita sambung ya, kita sambung. Baik, 3 Hijrah kita berperang Uhud. Kita lebih kurang 1,000 orang. Orang-orangnya kafir itu 4,000 orang. Dan kita dah cerita dah bagaimana dalam peperangan ini Nabi SAW dikepung oleh 3 orang panglima bagi orang-orang musyrikin. Itulah Abdullah Al-Qami'ah yang pukul dada atau bahu Nabi. Sehingga Nabi riwayat kata mengadu sakit selama sebulan. Abdullah Qami'ah. Nabi doakan kecelakaan padanya. Begitu juga Abdullah Al-Jumahi yang pukul dahi Nabi, dan juga Utbah bin Abi Waqqas, abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang lindung Nabi, tapi Utbah abangnya kafir. Dialah yang memanah muka Nabi tetapi terkena sipi, patah gigi seri Nabi tu. Ini peperangannya Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah, umur Nabi 56 tahun. Ya, balik daripada peperangan Uhud, kita ada peperangan lain pula, bulan Syawal juga. Uhud ni dalam bulan Syawal. Kita bersambung perang Cikgu Din. Kisah perang yang bersambung perang ni, selain daripada Uhud, kita perang Khandaq pun bersambung juga dengan peperangan Bani Quraizah. Ya, dengan peperangan Bani Quraizah, peperangan Bani Quraizah dalam peperangan Ahzab tu bila tahun 5 Hijrah. Ini kita bercakap 3 Hijrah, umur Nabi 56 tahun. Balik peperangan Uhud, kita ada peperangan Hamra Al-Asad nama dia. Peperangan Hamra Al-Asad yakni berlaku di satu tempat bernama Hamra. Satu tempat bernama Hamra.
Kita duduk di Hamra, Cikgu Din, 3 malam. 10 Syawal, 11 Syawal, 12 Syawal. Mana hari raya lagi. Kita duduk, kerana apa? Berjaga-jaga kalau Abu Sufyan bawa balik pula tentera kafir yang berperang peperangan Uhud tadi untuk tawang balik orang Madinah. Sebab mereka ni dalam peperangan tu tak boleh harta ghanimah tak dapat. Nak tawan kita tak dapat. Nak tawan tentera kita pun tak ada seorang pun dapat. Jadi nak kata menang, tak. Itu yang Nabi buat operasi berjaga-jaga di Hamra al-Asad. Kita bermalam 3 malam ya di tempat bernama Hamra. Tempat bernama Hamra dia lebih kurang sekitar 80 batu lah lebih kurang. Hamra ni. Dan balik daripada peperangan Hamra, jangan lupa kita dapat tawan satu orang penyair Mekah. Penyair Mekah ni dihasilkan syair yang tinggi, menaikkan semangat orang Mekah lawan orang Islam. Siapa? Abul Izzah Al-Jumahi. Namanya Abu Izzah. Abu Izzah ni sebenarnya dia masuk peperangan Badar lawan kita, Nabi tawan. Kemudian dia merayu-rayu pada Nabi sampai menangis, lepaskanlah aku Muhammad. Tidak ada orang pemaaf dan jujur yang aku tahu melainkan kau. Aku ada anak perempuan kecil-kecil lagi, lepaskanlah. Nabi lepas. Sebab kerja dia bersyair saja. Kerja dia, Cikgu Din, bersyair saja. Dia tak ada menetap musuh. Dia syair nak naik semangat orang. Motivasi lah. Ya, dalam tentera Islam gitu juga. Kita pun bila perang ada juga tentera kita yang bersyair menaikkan semangat, memuji Allah, memuliakan, mengizzahkan Islam sehingga kita rasa naik semangat, syahid. Ada juga antaranya Amru ibnul Waqi'. Amru ibnul Waqi'. Ada kata namanya Amru Waqi', biarlah. Amru ibnul Waqi', dia ni tukang syair bagi orang Islam. Kisahnya ada disebut dalam peperangannya Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, Cikgu Din. Bila kita bergerak nak tuju Khaybar, kita bergerak Khaybar ni bulan Muharram, tahun 7 Hijrah. Jangan lupa, Cikgu Din. 7 Hijrah bulan Muharram. Pertengahan bulan Muharram, kita bergerak ke Khaybar. Bila kita gerak ke Khaybar, malam-malam kita berjalan di satu tempat. Riwayat kata apa? Nabi dengar orang bersyair. Inilah Amru ibnul Waqi'. Dia bersyair, maka Nabi tanya sahabat. Ni jarang kita baca riwayat ni, tapi nak tambah pengetahuan kita sikit-sikit. Apa Nabi tanya? Siapa yang bersyair tu, hak melantungkan kata-kata tu? Nabi dengar dari jauh. Maka sahabat kata, Amru ibnul Waqi', ya Rasulullah. Maka bila Nabi dengar nama Amru ibnul Waqi', apa Nabi kata? Allahu yarhamuhu. Dengar tu. Allahu yarhamuhu. Maknanya semoga Allah rahmat dia. Yarhamuhullah. Semoga Allah rahmat dia, ya. Baik. Tengok Cikgu Din, ni satu ilmu kita belajar ni dalam sirah. Sahabat bila dengar Nabi berdoa, mereka dah tahu kebiasaannya. Kalau Nabi berdoa secara khusus kepada satu-satu orang di dalam peperangan, kebiasaannya orang ni akan syahid. Orang ni akan gugur dalam medan perang. Biasanya begitu. Ini satu ilmu kita belajar dalam sirah, ya. Begitu juga nanti kita akan tengok kenapa kalimah syariah digunakan, kalimah ghazwah digunakan. Kita akan sebut sikit-sikit lah secara ringkas qadar yang kita tahu 1-2 tu lah. Ya. Jadi terbentuknya peperangan Hamra al-Asad kerana nak jaga tadi. Abu Izzah ditawan. So bila ditawan, dia merayu pula pada Nabi, menangis-nangis, Cikgu Din. Sampai berjelabak, berlembang air mata menangis. Tolonglah Muhammad, engkau orang baik, pemaaf sangat, lepaskanlah aku. Aku ada anak perempuan kecil-kecil. Apa kata Nabi? Ni hadis yang masyhur ni, Cikgu Din. Ini hadis yang masyhurnya Abang Muhammad fi tanah kita. Apa dia Nabi kata? Kamu berdusta. Kalau aku lepasmu kali ni, mau balik ke Mekah, mu akan tampar kedua pipimu. Saya buat contoh, ya. Saya buat contoh. Kamu akan tampar kedua pipimu.
Tampar kedua pipimu sambil kamu bersorak kepada orang Mekah, Muhammad kena tipu pula. Dulu Badar dia tawan aku boleh lepas. Aku menangis-nangis dia lepas. Kena tipu juga. Dalam Hamra Al-Asad aku ditawan, aku menangis dia lepas juga. Kamu menipu. Nescaya kamu akan kata begitu. Sedangkan seorang mukmin tidak patut disengat dari lubang yang sama untuk kali kedua. Ini hadis yang kita selalu dengar. Nak menunjukkan apa? Di sinilah ungkapan hadis itu berlaku. Dalam peperangan Hamra Al-Asad. Itulah pada tahun 3 Hijrah. Umur Nabi 56 tahun. Ya, balik daripada peperangan Uhud itulah. Balik daripada Uhud itu. Baik. Tahun 5 Hijrah kita berperang Khandaq, Cikgu Din. Peperangan parit, gali parit. Yang cadang gali parit ni Salman Al-Farisi, orang Ajam lah, bukan orang Arab. Sebab tu bila tentera Ahzab datang, bersekutu datang, mereka lebih kurang 10,000. Campur 4,000 kabilah Bani Ghatfan, sekutu bagi munafikin Madinah, bantu mereka. Makna 10,000 campur 4,000. Kita sendiri tentera lebih kurang 4,000 sahaja. Nak lawan kekuatan mereka 14,000 bersekutu. Tapi Allah Ta'ala punya kaya, Salman mencadangkan dalam mesyuarat bersama dengan kita, bersama dengan Rasulullah SAW. Apa kata Salman sabit dengan riwayat dalam Ar-Rahiqul Maktum ini? Dia kata, kami ya Rasulullah suat Parsi dulu. Orang Parsi, Al-Farisi. Waktu kami di Parsi dulu. Kalau kami dikepung, kami akan menggali parit. Maka tu digali parit. Maknanya lebih kurang setiap orang ni dalam 12 hasta lebih kurang. Maknanya 10 orang tentera, 12 hasta. 10 orang tentera, 12 hasta. Dan bila Ahzab mari, terkejut. Mereka tak sangka. Ya, strategi yang mereka dapat, mereka berdepan kali ni tak pernah dipikir. Betul. Strategi parit ni adalah satu strategi yang asing di kalangan orang Arab. Di kalangan orang Arab. Ini Salman Al-Farisi, Allah beri kebaikan padanya sehingga cadangannya itu diterima, diredai oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa dia jadi ikhtiar kita dah berperang, berjihad, gali parit. Masa gali parit ni banyak berlaku mukjizat Nabi. Antaranya kambing seekor dak. Hak sahabat nak jamu Nabi cukup, kenyang untuk semua orang. Antaranya kurma yang dibawa oleh saudara perempuan Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, saudara perempuan dia bawa kurma segenggam saja. Nabi panggil, letak dalam kain, orang mari makan tak putus-putus. Kurma tu seakan tak luak. Ini mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi kita ya SAW. Ini tahun 5 Hijrah. Tahun 5 Hijrah kita berperang, peperangannya Ahzab. Dan peperangannya Ahzab atau Khandaq. Ya. Balik peperangan Ahzab ni jangan lupa Cikgu Din, kita ada peperangan yang bersambung dalam bulan Syawal juga. Nabi riwayatnya kata balik daripada peperangan Khandaq ataupun Ahzab pada 7 Syawal. Riwayat kata begitu, kebetulan jatuh hari Rabu. Jatuh hari Rabu. Bila jatuh hari Rabu, Nabi balik ke rumah Ummu Salamah, gelaran Ummu Salamah. Selepas Nabi mandi, bersiap, datang Jibril menghadap Nabi sambil ditanya kepadanya Nabi, "Wada'ta silah ya Rasulullah?" Kamu letak dah pedang Rasulullah? Makna metaphorically, secara kiasannya, nak khabar awak berhenti dah perang Rasulullah. Wada'ta silah, kamu letak dah pedang. Itu secara metaphorically dia. Maka kata malaikat, wallahi ma wada'na silah. Demi Allah kami para malaikat pun belum lagi berhenti perang, dak letak lagi. Dak letak lagi pedang tu. Maka Nabi SAW pun tanya, dah nak keluar ke mana? Ila Bani Quraidah ya Rasulullah. Pergilah ke perkampungan Bani Quraidah. Itu yang peperangan Ahzab, peperangan Khandaq bersambung dengan peperangan Bani Quraidah. Pada tahunnya 5 Hijrah itu.
Kita kepung riwayat kata 15 malam. Ada kata 9 malam. Ada kata kurang lagi. Sehingga kesemua Bani Quraizah laki-laki mereka dihukum pancung dalam sebuah lubang tanah. Wanita mereka, orang tua mereka, kanak-kanak mereka dibiarkan hidup. Tetapi dengan syarat mereka mesti keluar dari bumi Madinah. Maka mereka keluar. Kebanyakan mereka ni Yahudi. Bila dihalau, Yahudi Bani Sulaim, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudinya Bani Quraizah, mereka menjadikan Khaybar tempat berkumpul mereka. Mereka berkumpul sesama mereka di Khaybar. Tu kubur Khaybar tu sampai 5 kubur. Yang kita akan cerita tahun 7 Hijrah nanti ni, tahun 5 Hijrah. Umur Nabi 57 dah. Umur 57. Baik, tahun 6 Hijrah ada 2 benda besar berlaku, Cikgu Din. Apa dia? Pertama, dalam bulan Sya'ban ya, 6 Hijrah bulan Sya'ban, berlaku peperangan Bani Mustalik. Peperangan Yahudi juga ni, Bani Mustalik. Yang mana kita nak pergi gempur orang Yahudi kerana dengar khabar mereka ni dapat bantuan daripada kabilah sekutu, kabilah Arab Bani Ghassan. Dan mereka juga mendapat maklumat banyak serta sekutu bagi Abdullah bin Ubay bin Salul sanggup tolong mereka untuk bunuh Nabi dan perang orang Islam. Itu yang kita terlibat dalam peperangan Bani Mustalik. Dan dalam peperangan Bani Mustalik inilah Kak Poh saya, apa berlaku kepada Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita, bonda kita. Aisyah difitnah berkedudukan dengan Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal. Kerana apa? Kerana Nabi dah menjadi kelaziman. Bila Nabi nak keluar perang, Nabi akan undi, buat sistem undi. Siapa yang akan ikut di kalangan isteri-isteri baginda. Maka Aisyah ikut. Undinya Aisyah. Maka bila sampai satu tempat, Aisyah berhenti nak qada hajat. Kemudian selesai, Aisyah kembali ke kerduknya, ke dalam tempat usung tu. Dilihatnya kalung dia jatuh. Dia baru sedar kalung jatuh. Kalung yang kata daripada kakaknya atau ibunya kah, tak usah kiralah riwayat itu. Itulah satu kalung diperbuat daripada permata Zubad. Permata Zubad. Maka tu Aisyah keluar pergi cari. Bila cari, orang ingat Aisyah ada dalam. Mereka angkat. Tu kita baca hadis Bukhari. Tengok lafaz dia. Tengok lafaz hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari. Antaranya disebut apa dia? Aku ni bukanlah wanita yang banyak dagingnya. Makna bukan orang-orang yang besar. Ataupun nak sebut guana Cikgu. Kalau sebut takut kecil hati pula. Musim-musim PKP, kawalan pergerakan ni orang duduk rumah, maka jadi apa Cikgu Din? Gempal ke? Besar ke? Tu dia, kecil hati tak kira. Duduk di rumah jangan makan sangat, jangan. Tapi mengaji, kena mengaji betul-betul. Belajar online, kuliah sirah, kuliah tasawuf, kuliah. Ya, sambil belajar, makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit. Kata Imam Ghazali, orang yang sikit makan, orang ni cerdik dan terang hatinya. Terang hatinya. Baik. Tu dia Cikgu Din ya. Hadithul ifki. Hadis ifki yang terkenal itu. Benar-benar menggurus hati Nabi. Wahyu pun belum turun untuk membersihkan Aisyah. Aisyah pula tak tahu tersebar fitnah di Madinah tu. Kerana Safwan pun terlewat mengikut rombongan Nabi kerana dia tertidur. Sehingga dia nampak satu wanita, Aisyah sengaja tunggu situ, takut-takut tentera sedar, pusing balik untuk ambil balik. Maka bila Safwan tengok, apa kata riwayat? Dia terus melantungkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kata Aisyah, sepanjang aku atas unta pun Safwan tarik, aku tak dengar apa pun mulutnya Safwan, melainkan Safwan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Peristiwa ini menggurus hati Nabi, perkataan munafikin. Aisyah sendiri tak sedar, sehinggalah Ummu Mistal. Mistal ni adalah orang Madinah yang membawa kabar-kabar angin tu. Dia percaya dengan orang lain. Maka maknya kata, jangan kata buruk pada Aisyah.
Tetapi bila dia tersadung batu, terkeluar cerita. Tu Aisyah baru tahu, menangis Aisyah. Dimintanya Abu Bakar dengan bondanya jawab bagi pihak dirinya pada Rasulullah. Abu Bakar tak jawab. Itu yang menyebabkan berlaku dialog ya Aisyah dengan Nabi. Dan juga dengan keadaan mereka bincang tu lah. Dia kata kalau aku mengatakan aku tidak pun, nescaya kamu tak percaya kerana dalam hati kamu sudah menyimpang sangka aku buat. Kalau aku kata aku buat, tentu kamu telah percaya sebab sudah ada dalam hati kamu keburukan kepada diri aku ini. Maka Aisyah pun baca ayat Al-Quran tu. Surah Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jaminu wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dalam surahnya subhanallah, surah Yusuf itu. Balik sekarang tengok balik ya. Ini dalam peperangan Bani Mustalik pada tahun 6 Hijrah bulan Syaban. 6 Hijrah bulan Zulqa'edah pada tahun yang samalah terbentuk perjanjian Hudaibiyah kita dengan orang kafir. 6 Hijrah. Umur Nabi 59 tahun. Umur Nabi 59 tahun terbentuk perjanjian Hudaibiyah. Ada 4 isi kandungan yang telah kita bincang itu. Dan selepas perjanjian Hudaibiyah inilah Nabi mula merasakan perlu dihantar surat-surat dakwah risalah kepadanya raja-raja yang memerintah negara-negara ketika itu. Ada negara Mesir, Iskandariah atau Mesir. Ia dipimpin oleh Raja Muqayqis, ya, Raja Muqayqis. Namanya Juraj ibn Matta'. Juraj ibn Matta'. Dia yang memakai gelaran Muqawqis. Dia yang memerintah negara Mesir. Bila sampai risalah Nabi kepada dia beserta cop, kerana waktu itu sahabat kata, ya Rasulullah, raja-raja dan kerajaan-kerajaan dia tak terima. Dia tak terima surat kalau tak ada cop. Itu yang bila dicop, maka Muqayqis terima surat. Tidak dinyatakan isteri beliau, tetapi beliau membuat baik dengan utusan Nabi. Antaranya dikirimkan surat balas kepada Nabi. Dia kata, aku dengar Nabi akhir zaman akan muncul. Cuma aku menyangkanya ia datang dari Syam. Makna bukan daripada lembah Bakar tu. Nama lama bagi Mekah. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakar. Bakar. Aku berfikir dari hadiahkan kepada kamu 2 orang wanita terhormat di kalangan kami. Itulah hamba abdi milik dia lah, tetapi terhormat. Siapa? Maria Qibtiyah. Tu yang Nabi kahwin tu. Dapat anak nama Ibrahim ya. Anak laki-laki tu. Yang paling bongsu Ibrahim wafat waktu kecil juga. Kedua wanita yang diberi kepada Nabi selain daripada Maria, Sirin namanya. Sirin. Siapa-siapa nama Shirin. Walaupun bunyi orang putih, walaupun bunyi orang bandar, walaupun bunyi macam orang-orang bandar-bandar besar macam Kuala Berang, Ulu Terengganu, bandar besar tu, jangan main Cikgu Ding. Shirin namanya. Rupanya ada sirah menyebut iaitulah kurniaan Raja Muqayqis kepada Nabi SAW. Sirin namanya. Namanya. Tapi Sirin ni Nabi tak kahwin lah. Nabi beri kepada sahabat Ansar. Itulah Hasan bin Sabi al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi beri Sirin tu. Ini pada tahunnya 7 Hijrah lah Nabi mula hantar surat-surat kepada raja-raja, lebih kurang 8 kerajaan. Raja Bahrain yang dipimpin oleh Munzir al-Musawah. Pun sampai berita. Raja Kaisar, Raja Rom, Raja Kisra, Raja Parsi dihantar belaka. Cuma kerajaan Parsi bila terima surat Nabi, dia koyak. Maka Nabi doakan semoga Allah mengoyokkan kerajaannya. Maka berlaku betul. Berlaku pemberontakan dalaman. Raja Parsi dibunuh oleh anak dia sendiri. Siapa anak dia? Shirayah. Kalau ikut riwayat disebut gitulah. Shirayah. Dia bunuh ayahnya sendiri. Ini pada tahun 7 Hijrah. Awal 7 Hijrah. Cuma Cikgu Din jangan lupa. Pada awal tahun 7 Hijrah ini juga. Subhanallah. Apa berlaku? Abu Hurairah mari Madinah waktu subuh masuk Islam. Beberapa hari katanya pagi Nabi nak bertolak ke Khaybar.
Pagi Nabi nak tolak ke Khaybar, subuh tu Abu Hurairah memeluk Islam. Mana Abu Hurairah memeluk Islam tahun 7 Hijrah. Betul. Tahun betul. Ya, kitab sirah apa ya yang dirujuk Abang Alwi saya, kita memakai satu kitab Arab Ar-Rahiqul Maktum. Yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ditulis pada tahun 1979. Ketika buku ini ditulis, saya umur 2 tahun. Saya lahir tahun 77. Dan buku ini dianggap sebagai sirah lengkap di dunia dalam abad, sehingga diterjemah dalam 200 bahasa di dunia. Lebih 20 juta naskah dicetak dalam 200 bahasa itu. Dan pengarangnya menulis pada tahun di mana Majma' Rabitah Alami Islami yang berpusat di kota suci Makkah menganjurkan satu pertandingan sayembara penulisan kitab sirah sedunia. Kitab sirah sedunia. Maka ramai ulama, scholars dunia tulis kitab sirah. Maka sirahnya Ar-Rahiqul Maktum dipilih sebagai pemenang sayembara penulisan kitab sirah itu. Dan pengarangnya telah pun meninggal di tanah haram Madinatul Munawwarah. Walaupun berasal daripada benua India, ulama India telah pun wafat di tanah haram Madinatul Munawwarah pada tahun 2005 yang lalu, seingat saya. Seingat saya. Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu kisahnya. Itu sejarah buku inilah yang kita jadikan rujukan. Abang Alwi ya. Baik. Betul. Abu Hurairah, jazakallah wa iyyakum. Abu Hurairah dia datang memeluk Islam waktu subuh. Dia masuk Islam pada waktu subuh tahun 7 Hijrah. Tahun 7 Hijrah, cikgu dia ramai sahabat masuk Islam. Panglima-panglima kafir asalnya, yang sempat berperang memerangi Nabi sendiri. Siapa? Amr bin al-As, Khalid ibn al-Walid. Begitu juga Ikrimah, kediang sikit. Ikrimah bin Abu Jahal, panglima perang juga. Orang musyrikin masuk kediang sedikit. Jadi tahun 7 Hijrah bila ramai panglima kafir memeluk Islam, Amr bin al-As, Khalid ibn al-Walid, Abu Hurairah ni satu yang banyak meriwayatkan hadis Nabi di Madinah nanti, sampai masanya kita cerita hayatus sahabah, pun memeluk Islam. Maka Nabi puji, menunjukkan ketinggian mereka. Nabi kata apa dia? Makkah telah mencampakkan kepada kita kepingan-kepingan jantung mereka. Maknanya ibarat jantung. Mereka campak kita kutip, kita ambil. Amr bin al-As, Khalid ibn al-Walid, itulah Saifullah, pedang Allah. Abu Hurairah pemari waktu subuh tahun 7 Hijrah. Katanya beberapa hari sebelum Nabi bertolak ke Khaybar, ataupun hari Nabi bertolak ke Khaybar. Maka 7 Hijrah kita berperang dengan Yahudi di Khaybar. Umur Nabi sudah 60 tahun. Kita berjaya memecahkan kubu-kubu Khaybar. Akhirnya Yahudi ditawan. Dan apa berlaku? Nabi SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi selepas peperangan Khaybar. Dia jemput Nabi makan di rumah. Dia jamu kambing. Dia tahu daripada suaminya Salam ibn Mashkan bahawa Nabi ni suka sangat kambing bahagian peha. Maka dilumur racun banyak di peha. Dan dilumur juga racun pada badan-badan. Maka bila gigit, Nabi tak sempat telan. Nabi berhenti. Nabi kata apa pada Zainab dan juga pada tetamu? Nabi kata, tulang kambing ini, tengoklah lafaz hadis tu. Tulang kambing ini ataupun daging kambing ini, tengoklah lafaznya, telah menyebut ia beracun. Mana aku beracun Rasulullah. Tu Nabi berhenti. Adapun Barra, Bishr ibn Barra, yang dengan Nabi juga sempat makan, sempat kunyah, sempat telan. Mati dia. Mati setelah 3 hari. Maka berlaku qisas, bunuh balik kepada wanita Yahudi Zainab bintul Harith tadi. Ni dalam peperangan inilah Nabi kita diracun. Yang mana racun ini, kesangnya itulah menjadi sebab Nabi wafat. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi wafat lebih kurang dalam waktu duha begitu. Nabi angkat jari satu ke langit. Nabi kata, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la tu. Ini sampai masa kita akan cerita nanti.
Tapi Nabi kata, macam nak putus orat tengkokku kesang racun yang aku kunyah pada daging kambing dalam peperangan Khaybar. Tu Nabi sebut gitu. Khaybar. Inilah puncanya di sini. Dan juga dalam peperangan Khaybar ini kita tak lupa Nabi berkahwin dengan Ummul Mukminin Safiyah, seorang wanita Yahudi. Satu-satunya wanita Yahudi yang Nabi kahwini, iaitulah Ummul Mukminin Safiyah, yang mana Safiyah kata dengannya lebam matanya. Lalu aku tanya, kenapa lebam? Dia kata, saya bermimpi Rasulullah bulang jatuh ke riba. Kemudian saya pun cerita kepada suami saya tempeleng saya. Dia kata, kamu berangang nak kahwin dengan Raja Arab. Sampai bengkok, lebam. Maknanya waktu baginda mengahwini Ummul Mukminin, masih ada lebam paruk pada wajah Ummul Mukminin yang berkat itu. Di sinilah perbahasan kita terhenti dan kita sudah review semua sekali. Semalam kita review daripada kelahiran Nabi sampai umur 60. Tetapi kerana lain terputus-putus, maka ramai cadangkan review malam ini ambil separuh yang ujung-ujung tu. Bermula selepas Nabi hijrah lah, saya fikir itu yang paling bagus kita ambil ke depan sikit supaya tak tertinggal. Sehingga umur Nabi 60, tahun 7 hijrah, peperangan Khaybar, ya. Jadi maknanya setelah umur Nabi 60, 7 hijrah, kita hanya akan berdaurah, berkuliah sirah. Selalu ditunjuk Allah hendaknya dan diberi kekuatan untuk belajar dengan istiqamah. Maknanya sekarang kita dah sampai tahun 7 hijrah. Ya, umur Nabi 60. Daurah kita tak lama dah. Kita hanya ada 3 tahun lagi. 61, 62, 63. Apa berlaku kepada baginda 63 tahun itu? Bila Fatah Mekah berlaku, bila peperangan Hunain berlaku, bila peperangan Tabuk berlaku, bilanya haji perpisahan berlaku, bilakah orang-orang Ansar kecil hati dengan Nabi dalam soal pembagian harta di Ja'ranah berlaku. Ni semua akan kita bincang dalam siri-siri terakhir sirah kita ini, yakni kita nak bahas 3 tahun je lagi. Kita dah sampai umur Nabi 60, tahun 7 hijrah. Makna 8 hijrah 61, 9 hijrah 62, 10 hijrah 63, awal tahun 11 hijrah, bulan Safar, Nabi jatuh sakit selama 12 hari, penghujung bulan Safar, sehingga membawa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita nak berhenti di sini saja. Saya mendoakan ya, selamat berkat hendaknya. Ya, dikurniakan kebaikan oleh Allah hendaknya. Dan saya mendoakan mudah-mudahan berkat majlis ilmu kita ini juga menjadilah kebaikan yang banyak untuk kita dan ahli keluarga kita hendaknya. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas doa sahabat-sahabat kepada orang rumah saya, isteri saya yang bermula kuarantin hari ini, kerana salah seorang pesakit beliau disahkan positif COVID, maka beliau pun terpaksa dikuarantinkan dahulu. Berkat doa sahabat-sahabat sekalian, berkat doanya rakan-rakan sekalian, ayah rumah saya, Kak Poh saya, selamatlah anak anda kita di sini hendaknya mudah-mudahan.
Saya nak tengok sahabat-sahabat kita malam ni, sedihnya tu dah nak sampai ke penghujung sirah. Betul saudari Hasnizah, kalau kita baca sirah pun begitulah ya. Setiap safhah, setiap bab tu ada kesedihan kita baca, kerana kita dapat merasakan luhurnya Nabi SAW, jujur dan lurus dan bersih sucinya Nabi SAW itu. Baik, rakan-rakan kita malam ni ramai ya. Katanya tu kami nak dengar tu sebut seorang-seorang nama kami, boleh. Terima kasih kepada saudara Wan Zaman, Syekh Sya'ari Yunus Hasan Rifai Liya. Begitu juga Pak Long dan Hasan dan Azizi dan Sai Amran. Begitu juga Liari dan juga Kak Fikah Muhammad Saifuddin Abading saya. Zul dan juga Haji Din SMSKP, Kak Radin dan juga Azlinda Abu Bakar. Abang Muhammad Filtanah daripada Kuala Berang, Syukri Idris Roslan. Begitu juga Dr. Moza daripada USJ Adi Adnia, Ida Sa'adah Mahmudin, termasuk Adi Adnia daripada Kawash kita. Ramai merata-rata yang masuk malam ni, alhamdulillah. Saidah Muhammad, begitu juga Bobby Bull. Tak lupa juga kepada Abang Azmi Umar serta Nazri Ismail, Cempaka Putih dan Muhammad Amin Abdul Rahman. Tak lupa Sofian Isa daripada Kuantan yang petang tadi bermesej dengan saya. Termasuk juga Pak Sepupu Madi Kuala Berang, Azharani Azhar dan juga Muhammad Hamidi Ismail. Mak Ani daripada Persin 9 Putrajaya. Tak lupa Bidadari Bonda Azlinda Abu Bakar, Kak Mimi Mansur dari Putra Hai. Begitu juga Cikgu Ding, ketua kelas kita. Abu Muaz dari Persim 14 Putrajaya. Begitu juga Ayahanda Haji Cikgu Kasmang kita. Begitu juga Abang Samsudin daripada Tamang Universiti Johor. Ditambah pula dengan Suhaili Nordin, Sofian Isa, Abang Taib Hashim daripada Shah Alam. Termasuk adik Dr. Siti saya dan juga Faizal murid saya di Bukit Antarabangsa, Abang Haslin dari Kota Tinggi. Begitu juga saudari Ina Azman, Awang Tanjak guru saya dalam bidang bertanjak. Begitu juga Abang Azmi Umar, tak lupa abang saya yang jauh dari Johor, iaitulah Haji Syahrul Izam sekeluarga. Asri Yusof, Abang Rusadi Ramli daripada Surau Al-Ikhlas. Begitu juga Mutu Ligat daripada Kuala Berang, jangan main mutu musim hujan. Termasuk Zaharah Ali, Saidah Muhammad dan juga Abang Azizi saya, Cempaka Putih sertanya Musafir Senja, Ina Azman, Nur Abu Manaf. Begitu juga Kak Ana saya, Rohana Mak Syarif. Begitu juga Muhammad Yasin dan Maliman serta Ibu Radin Jamaliyah Muhammad Hafiq. Terima kasih Syekh. Begitu juga rakan-rakan yang lain di bawah ini dari Johor, Sabri Muhammad Zaki, Abang Sabri. Musafir Senja pun masuk juga, Muhammad Ridwan ada juga. Kak Rabi'atun daripada Putra Hai ada. Terima kasih kirim salam kepada abang di rumah. Termasuk Azman Makno dan juga rakan-rakan di bawah ini yang namanya banyak sama-sama. Sebab itulah kita tak sebut seorang habuk pun. Termasuk Makzul Qaul dan juga Abang Samsudin dan saudara Sofian kita. Ahli Koha pun ada juga, termasuk Saiful Ezwang Jamil, Mazni Mak Ramli dan juga Nur Azman Iksan serta Acik Aziah Mak Salmi Sabki Suhali Nordin, Rashid Redha serta Saidah Muhammad dan juga Hakimah Putih. Terima kasih Hakimah. Terima kasih Kak Ramlah Idris. Terima kasih saudara saya Mak Yani daripada Pondok Temerloh Pahang. Begitu juga saudari Efi Rahmat yang tak putus-putus menulis nota di bawah ini untuk kawan-kawan lain catat. Begitu juga Abang Rosadi dan juga rakan-rakan yang lain di bawah ini yang tak puas-puas
Dan juga tidak jemu-jemu belajar sirah, belajar tasawuf, belajar dan belajar sampailah tangan peluk ke dada, matilah kita dalam belajar. Termasuk Mazni Mak Ramli, Cikgu Ding kita. Kak Maznah daripada surah An-Nur. Terima kasih Kak Maznah. Azmang Mak Nur. Dan juga jiran saya Cikgu Azmang. Terima kasih Cikgu Amang saya. Dan juga Adi Adnia daripada Kawash kita, terima kasih. Dr. Moza pun ada daripada USJ. Nordin Zakaria, terima kasih. Ding Sabri Desa, terima kasih. Azmi Makno Suryani Sulaiman. Kak Nik Roslina, terima kasih. Kak Kamsiah daripada Putrajaya. Abu Fatah Haji Musa, sepupu saya Datuk Rozainuddin, Datuk Setia. Begitu juga Acik Aziah Soleh TBC. Tak lupa Maliman Ahmad Mukramin. Begitu juga Zalilah Sapuan dan Halizah AS. Begitu juga Kak Rabi'atun Ismail, Cik Mak Suhaimi. Syam Aziz, terima kasih. Asri Yusuh, Muhammad Hanafi, Muhammad Zaki. Merang Mahari pun ada. Begitu juga Muhammad Yasin. Begitu juga Lia Iya. Begitu juga Ina Azman, Azman Maknur, Rusmini Aiza daripada Kuala Kangso. Abu Fatah Haji Musa, terima kasih. Wang Zaman Totoya, terima kasih. Muhammad Safwan daripada Pasir Gudang, terima kasih. Ali Kohor daripada Seksyen 13 Shah Alam, terima kasih. Muhammad Hamidi daripada Kampung Butuk, terima kasih. Begitu juga Ida Saodah, terima kasih dah. Dan juga Azlinda, terima kasih. Muhammad Yasin, terima kasih. Hasnizah, terima kasih. Zahara Ali, terima kasih. Mak Tohi, terima kasih. Tengku Amran, Tengku Awang, terima kasihku. Ayahku Syed Amran, Syed Ali, terima kasih ayahku. Terima kasih kerana istiqamah sokmo dengan kuliah meneku ini. Begitu juga Nur Abu Manaf, Haslin Hasan, West Wandi Mahari daripada Johor. Terima kasih Abang Mes. Begitu juga rakan-rakan. Nak sebut sorang-sorang tak nak tinggal. Rashid Redha, terima kasih Rashid. Sufian Ali Pura, terima kasih Tuan daripada Singapura. Terima kasih kerana bersama kita. Begitu juga Sally Rahmat, terima kasih. Efi Rahmat. Rakan-rakan. Kak Mariam Safiah ada. Kak Radin ada. Abang Mak Fitanah ada. Saudara Alwi Muda, terima kasih. Kak Mimi Mansur, Cempaka Putih. Begitu juga Alwi Muda. Cikgu Ding kita ya, ketua kelas kita. Dan juga Azman Maknur, terima kasih. Hasnizah Jalaluddin, terima kasih. Kak Mimi Musafir Senja, Hasnizah Jalaluddin, tak ada. Ali Kohor ada. Kemudian Abu Muaz Muhammad Salmi Sabki, Nur Abu Manah Abdul Fattah Haji Musa. Azharani Azhar, terima kasih Azharani. Azam Hani Boy, terima kasih Azam Hani Boy. Hasmadin Rodin, terima kasih ya Allah. Begitu juga Muhammad Hafiz. Raha Osman, terima kasih Kak Roslah daripada Kuala Berang, terima kasih Kak Roslah. Terima kasih salam Abang Sa'ari. Begitu juga Aziz Wan, terima kasih saudara daripada Permatan Jangguh kita, Pulau Pinang. Ya, rakan-rakan ramai seluruh Malaysia masuk. Puang Pah, terima kasih. Nik Roslina, terima kasih. Mak Razi Ayub, Sungai Petani, terima kasih. Dan Hasmadi Nordin, terima kasih. Saya ucapkan selamat berkat. Terima kasih banyak-banyak di atas doa tuan-tuan kepada kami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Meneku minta diri dulu ayah rumah saya, kak pah saya. Wallahu ta'ala a'lam.